Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okay, don't forget to subscribe kalau belum, and also please share with your friends. Okay, don't forget to betulkan niat kita belajar lillahi ta'ala. Saya mengajar pun insyaAllah lillahi ta'ala. Okay, then make sure you have to have this book in front of you. Okay, then we are in page 168 ya, 168. Kita masih lagi dalam bab 6, muka surat 168, bab 6 tentang elektrik dan kemagnetan. Dalam muka surat 168 tentang stesen jana kuasa hidroelektrik, bagaimana untuk menghasilkan elektrik melalui hidro, air ya, tapi bukan air itu sendiri ya, sebab dia punya sistem tu ya, macam mana dia mengalir dia tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik seterusnya lah. Okay, kita dah buat pada kelas sebelum ni. Now you're going to look at number 4, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Okay, Raja 6.11 itu adalah stesen jana kuasa tenaga angin yang zaman moden ni. Kalau tengok yang lama, if you pernah tengok atau pernah pergi ke Holland atau Belanda, ada banyak kincir-kincir angin. Dulu hanya digunakan untuk mengisar gandum, tapi kini this kincir angin ataupun stesen jana kuasa ini untuk masukkan elektrik. Okay, dia kena ada bilah, nampak tu ada bilah ya. Kemudian dalam tu dia adalah tempat tinggi supaya dia dapat angin yang banyak, supaya sentiasa bergerak. Okey, kemudian penjana ni dalam bahagian atas ya. Okey, kita dapati mekanismenya, cara dia berfungsi macam mana. Apabila ada udara bergerak, which is angin ya, then dia akan menyebabkan kipas tu berpusing kan. I think that one is, you're very familiar with that. Kalau ada angin, I think kecil-kecil pun biasa main yang pegang tu, lepas tu dia macam bilah-bilah dia pusing, kau tiup ke letak kat kipas kan. Okey, angin akan menggerakkan bilah tu. Bila bilah diputar, dia akan memutarkan apa? Turbin, turbine ya. Bila diputarkan turbine, penjana menghasilkan tenaga elektrik. Sebab dalam turbine tu ada apa? Ada magnet, ada konduktor yang akan memotongnya. Okay, so perubahan bentuk tenaga straight, tak banyak tenaga kinetik terus pada tenaga elektrik. Dan ini adalah tenaga yang boleh diperbarui, sebab dia tak akan habis angin ni. Selagi tak kiamat, selagi tu ada. Okey, tapi kita berarti setengah tempat banyak, setengah tempat sikit. Kalau di tepi-tepi pantai, yes banyak, sebab angin tepi pantai banyak because of apa? Arus perolakan siang dan malam ya. Kita berarti bayu laut, bayu darat yang tu I hope you learn in geography and you still remember and understand. So dengan angin tu banyaklah elektrik boleh dihasilkan apabila keep on berputar. Okay, in page 169, which is number 5, stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear. We don't have this in Malaysia. Okay, but tempat negara-negara lain, konon-konon negara maju lah, dia call themselves negara maju, tapi sebenarnya negara yang menindas negara lain ya. Terutama sekarang kita tengok yang support Israel untuk memusnahkan Palestinian ya, saudara Islam kita. Okay, you look at Raja 6.12 ya. Kita tengok bagaimana apa digunakan dalam tu. Uranium adalah bahan nuklear. So kita akan dapati di situ kena ada reaktor nuklear. Dia pun ada ya. Fukushima one time dulu dia punya reaktor pecah ya, sebab disebabkan oleh tsunami tak silapnya. So orang-orang yang bekerja kat situ semua dia orang biarkan diri orang mati lah, tak boleh buat apa dah. So daripada orang selamatkan, nanti orang lain kena radiation, kena cancer, dia memang dekat situ memang dah kena, dia orang biarkan dia orang yang korbankan diri. Dia pun memang tinggi semangat korbankan diri, dia panggil harakiri tu kan. Harakiri tu bunuh diri yang, tapi memang tinggilah, dia orang banyak kadar kematian bunuh diri sangat tinggi di Jepun ya. So syukurlah kita orang Islam yang sepatutnya kita dengan keimanan kita tak sampai tahap kecewa dengan hidup bunuh diri ya. Kalau buat juga, na'udzubillah, selama-lamanya kat akhirat besok bunuh diri tak henti ya, na'udzubillah. Okay, so nuclear reactor tu dia akan ada pump, kemudian uranium tu akan menyebabkan air dalam reaktor tu panas. Lebih kurang macam thermal
macam penjana terma. So bila air panas dia jadi steam. Bila steam dia pergi ke turbin, turbine turning, pusing, dia akan memutarkan konduktor gegelung di dalam penjana. Situ akan terhasilnya apa? Elektrik lah. Bila urat daya magnet yang dipotong dengan konduktor yang kita belajar awal-awal tu akan menyebabkan elektrik terhasil dan dihantar ke menara elektrik, ke pylons. Kat tepi highway tempat tinggi-tinggi menara tu kan, dia akan hantar, kemudian akan diagihkan nanti. Akan diagihkan. Pun dalam silibus form 3 ya. Okey, so steam tadi akan daripada turbine tu akan lalu dekat air yang daripada air laut, dia akan menjadi condenser. Condenser dia akan tukar steam kepada cecair, masuk balik kat pump, hantar balik ke nuclear reactor. So dia pusing-pusing benda yang sama. Okey, air itulah. Tapi kita dapati daripada tenaga nuklear dia akan kita dapati dia akan hasilkan elektrik lah. So mekanismenya kita nak balas nuklear, pertamanya menyebabkan air terdidih, ketiganya memutarkan turbin, keempatnya penjana masukkan tenaga elektrik. So perubahan bentuk tenaga semasa tindak balas nuklear adalah tenaga nuklear. Bila air dipanaskan, tenaga haba, panas haba. Anything yang panas haba, tenaga haba. Kemudian apabila bergerak steam tu memutarkan turbin, kemudian memutarkan konduktor dalam penjana, tenaga kinetik lah. Dan elektrik dihasilkan, tenaga elektrik. Okay, we look at the next one, number 6, which is stesen jana kuasa yang menggunakan biogesim. Itu setengah setuju saya tak ingat apa benda biogesim. Air kencing awak, tahi awak, pokok mereput, binatang, kucing mati, semua tu adalah biogesim lah. Berkaitan bio, benda hidup yang dia punya jisim tu berubah daripada keadaan kucing jadi tanah balik kan. Sayur yang awak makan tu tak habis, yang tak habis buang, dia akan mereput. Itu adalah bio jisim, apa-apa yang mereput, benda hidup mereput ya. Okay, so we can see Rajah 6.13 kita dapati apabila sesuatu bahan mereput ya, dia menghasilkan metana, a kind of gas, methane, metana ya. So daripada metana itulah nampak ada gambar biogesim kat bawah, dia mereput, ada gas. So pergi tempat sampah hebat banyak tu, tempat pelupusan sampah tu, don't be surprised kalau ada bau gas. Bau gas tu kata keliru bau durian. Sometimes apa ni, ada ayah awak ke, ada saya lah, keluarga saya bawa balik durian, saya kata apa bau gas ni, tengok durian ya. So gas metana tu kita akan dapati dia akan membakar, pembakaran metana dia bakar air jugalah, macam penjana terma. Okey, air dalam dandang, apa jadi? Dia tukar steam, dia akan pergi ke turbin, pusingkan turbin, kinetik lah. Kemudian turbin tu menyebabkan penjana dynamo tu berpusing ya, ataupun konduktor bergerak dalam urat di tengah-tengah urat daya magnet, memotongnya, menghasilkan elektrik dan dihantar ke pusat-pusat pengumpulan menerusi pylon ataupun menara elektrik. Apa jadi kat steam tu? Dia akan disejukkan oleh kondenser. Dia guna air laut juga. Semua je Allah bagi. Kita pinjam je semua dekat dunia ni. Okay, so dia akan sejukkan steam tadi dengan kondenser jadi air. So masuk balik kat dandang dan keep on repeat air tu. Tapi bukan air menghasilkan elektrik. Apa tadi? Yang pemusingan penjana tu, pemusingan konduktor dalam medan magnet ya. Mekanismenya pertama, metana dihasilkan oleh biogesim ya. So seterusnya air dididihkan jadi steam. Okey, steam pula putar turbin. Turbin pula menyebabkan penjana masukkan tenaga elektrik. So biogesim tenaga apa? Sebab tersimpan tenaga kimia. Okey, didihkan tenaga haba. Kemudian putar turbin tenaga kinetik. Penjana tenaga elektrik. Itu je. Senang je sebenarnya. Okey, tapi this interesting story. I read long time ago ya. Bayangkan some countries yang miskin sangat. Okey, dia trapkan tai lembu tu sebab dia tak boleh nak makan. Dia punya Tuhan tu. Itu pula jadi Tuhan kan. Pada kita tak masuk akal ya. Okey, kemudian
dia sucikan benda tu, dia jaga betul-betul, gemuk-gemuk apa semua, tahi mesti ada busuk banyak kan. Dia kumpulkan kemudian dia trap kan. Bila perebutan tahi lembu tu, dia menghasilkan gas, which is gas metana tadi, methane gas. So bila gas tu dia nyalakan, dia boleh nyala. Jadilah sumber tenaga untuk dia masak nasi, masak lodeh, masak kari. Baunya pun agaknya I don't know. Mungkin bau pada usus tak lembu dia punya api tu, gas tu. I don't know, ataupun dia tukar terus bau methane gas. Okay, so rasa geli kan. Benda tu kalau kita orang Islam, Allah halalkan untuk dia makan. Kat Malaysia ni kita korbankan lagi. Kau nak jaga sentimen dia orang, tak boleh sembelih depan dia orang. Apa ke binatang tak boleh disembelih? Dan kita Islam sangat-sangat menjaga kemaslahatan. Tak bolehlah nak kita gunakan pisau sembelih korban tu yang apa? Yang tumpuk, tak nak seksa dia. Kemudian tak bolehlah nak tayang-tayang pisau depan dia saja-saja je. Depan lembu tu lah maksud saya. Saya sebut dah binatang ni. Kan? Tak boleh tayang-tayang. Menakut-nakutkan dia. Kemudian sembelih bukan main cucuk macam bangsa satu lagi juga, ayam dia cucuk dekat tengkuk ikut suka dia. Kita ada cara yang Allah Nabi ajar ya. Allah tentukan macam tu. Nabi ajar kita kena sembelih ke urat paling besar supaya mati cepat, supaya tak terseksa. Pisau mesti tajam dan sebagainya. Kita tata cara je. Kita perlu makan benda tu. Allah berkata kita perlu. Kalau tak perlu memang kita diarahkan di vegetarian lah kan. Tapi tidak, kita boleh makan daging, kita boleh makan sayuran, tumbuhan ya. Kalau orang barat ataupun setengah-setengah bangsa yang tu yang saya sebut awal-awal tadi, dia tak makan langsung lah daging, dia makan sayur je. Sebab dia sains pun dia dapati bahawa satu masa nanti orang tak makan lah daging, ada dapat certain penyakit tau. Jadi Allah halalkan bagi kita. Another story about this bayi jisim ya. Ada one country dekat utara negara sejuk, Sweden ke mana saya tak ingat. Dia orang kumpulkan semua najis-najis saya kencing manusia tu dalam satu tempat. So semasa perebutan dia menghasilkan gas metan. So gas metan tu digunakan macam ni lah buat elektrik, kemudian panaskan balik rumah sebab dia musim sejuk, sangat-sangat sejuk. Ini heater ya. So gas ni digunakan sebagai masukkan elektrik untuk memanaskan rumah-rumah. Okay, now let's see page 170. Okay, tinggalkan aktiviti, kita terus lihat arus. So kita tahu apa arus, form 2 dah belajar, iaitu pengaliran cas sahala ya, dalam masa tertentu ya. Kadar pengaliran cas elektrik ya, itu adalah arus ya. Macam saya dah ajar form 2, saya selalu katakan because it's the asas dulu. Macam arus sungai, kadar pengaliran air. Kalau tak hujan lebat, dia biasa je. Kalau dah hujan lebat, air banyak, lajulah kan arus dia. So ini pun sama ya. Tapi dia bukannya air. Dia apa? Charge elektrik, electrons. Sebab dalam unsur kita ada neutron and proton tengah-tengah, kita ada elektron sekeliling yang bergerak. Yang bergerak apa? Elektron sahaja ya. So elektron mengalir sahala, dia menjadi electricity, arus. Kalau dia melompat, elektrostatik. Sebab kata statik tak bergerak. Maksudnya tak bergerak sahala. Okay, so now arus pula kita dapati ada dua jenis. Satu arus terus, satu arus ulang-alik. Kita pun tahu jalan terus straight je kan. Kalau jalan ulang-alik, pergi patah banyak kali. Itu ulang-alik. So, dia sebut lagi tentang yang this girl. Dia kata tentang pelajaran tingkatan 2 tentang elektrik. Adakah cas elektrik mengalir melalui suatu konduktor dalam satu arah sahaja atau dalam arah yang berubah-ubah secara berterusan? Yang atas ke bawah jawapan dia? Yang atas saya sebut tadi. Sehala saja elektron bergerak. Cas elektrik ya. Okey, bagaimanapun arus elektrik ada dua jenis. Pertama arus terus AC. Remember AC. Kalau English is DC ya, direct current. Arus ulang-alik, alternating current, AC, Melayu AU, arus ulang-alik. Let's look at arus terus, AC. Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja.
Ya, satu arah sahaja. Contoh alat yang menggunakan arus terus adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.2. Ya, torchlight lampu suluh. Now you all hardly tahu lampu suluh macam rupa macam tu kan. Ada mungkin masa kecil pernah tengok. Now you all guna torchlight kat phone je. Okey, calculator. Guna arus terus. Guna bateri lah. Tu remote car, kereta mainan adik-adik orang main tu. Dia guna bateri kan, kena beli bateri. Ia contoh alat menggunakan arus terus. Okey, contoh penjana atau sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus adalah seperti dalam gambar foto 6.3. Kalau sel suria atas atap apa? Dia tunjuk ini tak atas atap, ini dia buat banyak dekat lapangan yang besar, kemudian dia jual balik pada TNB, kemudian alihkan ke rumah-rumah. Tapi nowadays kalau perhatikan, orang kampung tak ada lagi ikut. Bandar-bandar atas atap orang dah ada benda ni. Dapatkan tenaga elektrik. Free je. Ada matahari. Tak payah-payah. Tapi masalah sistem kat Malaysia tak boleh. Tak boleh. Yang besar-besar tu kita kena melalui syarikat. Kemudian kena bayar berapa puluh ribu, 40 ribu dulu. Boleh guna selama 10 tahun situ. Nak cari mana 40 ribu terus. Okay, unless beli yang kecil-kecil yang China punya Shopee tu. Letaklah dia punya panel tu. Kemudian sambung dengan lampu. Lampu tu menyala malam-malam. Ada ya, sel suria ya. Okey, accumulator. Accumulator ni bateri dalam kereta ya. Lithium. Apa tu pakai spek pun nampak. Lithium ion battery. Ini bateri kering. Zaman apa 10 years ago masih bateri basah kena letak asid sulfuric ya dengan air pure water. Dia jual kat stesen minyak. Nowadays tak risau dah kalau pergi jalan mana tinggal kereta tak start. Tinggal kat rumah tak start, pergi jalan mana dia tak mati. Dia masih boleh on bila balik nak start kereta. Zaman more than 10 years ago tu pakai bateri basah tu, kalau tinggalkan kat rumah 3-4 hari bila balik nak start tak boleh, bateri dah kong Melayu kata. Okay, so then you can see adalah all the cells bateri ya. Bateri biasa tengok kat kedai untuk jam untuk apa semua tu ya. So that means 6.2, 6.3 are all the contoh 6.2 more of alat ya. 6.3 ialah penjana ya. Beza ya. Alat ialah benda yang menggunakannya, tapi penjana ialah untuk menghasilkan tenaga elektrik, menghasilkan arus terus ya. These are arus terus. Now look at page 171. Ini adalah arus ulang alik ya, AU. Okey, arus ulang alik ialah arus elektrik yang arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Tapi still sahala lah. Sahala patah balik, sahala patah balik. Bukannya ada yang pergi, ada yang balik at the same time, tak. Dia sahala ya. Okey, perhatikan gambar foto 6.4 yang menunjukkan contoh alat yang menggunakan arus ulang alik. Senang je contohnya, pembakar roti, pengering rambut, pendingin hawa, apa-apa yang barang elektrik dalam rumah ya. Sebab kita punya sumber elektrisiti daripada penjana yang daripada jauh-jauh ya, macam-macam penjana yang kita belajar sebelum ni, masuk ke dalam sistem elektrik rumah kita. Dia adalah AC, alternating current. Kalau beli fridge ke apa ni, washing machine, tengok kotak dia tulis 240 volt ya, arus ulang alik, ataupun AC in English arus alternating current. Okey, adakah kebanyakan penjana tenaga elektrik dalam stesen jana kuasa? Apa maksud dia ni? Menghasilkan AT atau AU. Yang tadi stesen jana kuasa yang kita pelajari dalam muka surat 167 sama ada penjana terma, okey, whatever dia punya sumber bahan api, penjana tenaga solar, solar direct, arus terus ya. Stesen jana kuasa hidroelektrik, tenaga angin, bahan api nuklear, biogesim, sebab penjana dia adalah yang menggunakan medan magnet yang dipotong, itu menghasilkan arus. Cuba teka arus ulang alik. Okey, ada soalan ya. Situ dia kata adakah kebanyakan tenaga elektrik dalam stesen jana kuasa, dia kata kebanyakan ya, masukkan AT atau AU. Kebanyakannya AU. Yang AT macam yang gambar 6.3, small scale.
Kalau besar sikit skala pun ada apa? Yang tu, yang solar. Okay, now let's see. Oscilloscope sinar cathode. This is alat yang dalam makmal. Dia panggil OSK. You can look at gambar foto 6.5. Switch dan tombol kawalan pada OSK. Ya. Okay, so tak adalah perlu untuk really understand benda ni, tapi awak akan lihat bila digunakan arus ulang. Arus terus, dia punya lampu tu cik. Kalau gunakan arus ulang alik, cik. Kalau kita bandingkan macam pergi hospital atau bawa tengok kat filem-filem ke, kalau orang tu masih hidup nampak dia punya pernafasan turun naik kan dekat alat yang tepi pesakit tu. Tapi bila dah alat betul naik makin sikit straight, apa maksud tu? Mati dah. Tapi kalau segi arus, kalau turun naik itu arus ulang alik, kalau straight itu adalah arus terus. That's why dia cuma diterangkan tentang OSK ni, oscilloscope sinar cathode. Okey, gandaan Y untuk mengubah magnitud ketinggian tumpuk cahaya. Itulah tinggi ataupun sikit, tu adjust tu. Pesongan Y untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara menegak. Pesongan X untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara mengufuk. That means yang gerak ke bawah yang mengufuk. Switch arus terus, arus ulang alik, dia ada dua. Tu tengoklah arus terus macam mana dia punya dekat skrin tu. Straight ke berombak. Kemudian arus ulang alik, skrin berombak ke terus straight. Ya. Kemudian on the right side tombol kawalan keamatan. Itu macam adjust TV lah. Banyak cahaya, kurang cahaya ya. Untuk melihat tumpuk cahaya pada skrin OSK. Tombol kawalan fokus, macam guna mikroskop. Fokus ya. Tajam tak tajam tumpuk cahaya, dan dasar masa. Ini nak kontrol masa. Untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk ya. Okay, so that is OSK. Not much is missing explain here. Kita baca penjelasan dia. OSK ialah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah terus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Oleh itu, anda digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan mempelajari cara mengendalikan beberapa switch kawalan yang terdapat pada OSK. Sebelum menjalankan aktiviti 6.4, untuk tujuan itu, petikan gambar foto 6.5. 6.4 kat belakang lah. Nak buat aktiviti ni 6.4, tapi dia suruh faham dulu 6.5 ni. So gambar foto 6.6 ni, aktiviti 6.4 ni, you have to do it in school lah. I hope the teacher will do it with you. Ataupun kalau dia tak banyak OSK punya machine kat apa punya lab tu, cikgu buat dia sambil explain sambil tunjuk. Okay, I hope they do it. Gambar foto 6.6 pun tengok dia letak sel kering. Okay, kemudian OSK kat situ tengok dia punya tumpuk cahaya tu straight je ya, sebab sel kering ialah arus terus. In page 173, dia suruh ulang-ulang lah. 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19. Itu semua contoh-contoh akan ditunjukkan dekat OSK tu, screen OSK. Okay, so this one I cannot explain much. You have to do in school. Now let's see. Tapi kau tengok gambar foto 6.7. Bandingkan dengan 6.6. 6.6 straight kan? Arus apa tu? Terus. 6.7 ni macam ombak kan? Itu adalah arus ulang alik. Ada yang disuruh sambung page 174. Tengok dia punya dah digunakan OSK tu apa jadi. 6.20 ni macam ni je. Kemudian di adjust jadi macam ni, macam ombak yang 6.21. Okay, 6.22, 6.23 semua ni adalah paparan skrin. Penjawapan you have to answer dalam langkah 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 tu lah. You have to do it if you do in school. Okay, so untuk soalan fungsi OSK dalam aktiviti ini, you can refer lah apa dia punya fungsi kan, nak tunjukkan arus terus, arus ulang alik sebenarnya. Banding dan bezakan paparan skrin yang tunjukkan dalam langkah 6 dan 8. Okay, so
tengok gambar dah bagi dah sebenarnya. Page 174 tu kalau arus ulang alik. Yang page 173 tu arus terus. Dia suruh apakah dua inference tu berdasarkan eksperimen tu, aktiviti tu. So tak payah jawab, saya tak payah jawab lah. Awak buat jawab berdasarkan apa telah awak pelajari. Huraikan pembuatan dihasilkan tak apalah. Dua inference. The best is you ask your teacher for the answer. Awak dah fikir, dah agak dah, dengar list answer for your teacher in school. Sama tak? Kalau sama, tak mesti dah faham. Kalau tak sama, ada benda tak faham. Okey, so kita lihat seterusnya, penyelesaian masalah berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. Okey, pernahkah anda mengalami gangguan bekalan tenaga elektrik semasa berada di rumah atau di sekolah? Suddenly tak ada elektrik. Kita dah biasa duduk bandar, beraircon, memang rasa kepanasan. Ya, ada one time dulu dalam tahun apa, more than 10 years ago, lepas panas orang pergi shopping complex, penuh orang. Sebab shopping complex ada aircon lagi. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang ada genset tahu. Tengok yang sebelah kat Malaysia tu. Kalau kita lihat yang tu. Sekiranya gangguan bekalan elektrik menjadi suatu masalah besar dalam kehidupan, dapatkah anda bayangkan kehidupan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman tanpa bekalan tenaga elektrik? Saya tengok pedalaman, tengok zaman saya kena ajar BM tu. Banyak student tu dia pendalaman. Salah tu. Dia kena pedalaman. Kawasan pedalaman. Kalau pendalaman ni nak dalam kan, nak korek lubang. Tanpa bekalan tenaga elektrik. Most of you memang ada tenaga elektrik. Tak ada sekejap kalau handphone tak charge, semua gelabah habis. Ya, tapi do you realize that some people are not as lucky as you are? Sabah Sarawak pedalaman dia tak ada elektrik. Kalau nak elektrik pun kena pakai genset. Yang dia kena beli, pergi ke bandar-bandar beli diesel tak silap saya, ke dia beli petrol ke kerosene, saya tak sure genset dia. Mungkin diesel ke, saya tak sure. Okey, untuk jalan elektrik sendiri. So bayangkanlah rumah panjang tu 1-2 lampu untuk kegunaan ramai. Dah duduk ramai-ramai rumah panjang. Di luar gelap segelap-gelapnya kalau tak ada bulan. So dah lah gelap segelap-gelapnya. Macam-macam bunyi kat luar tu. Bunyi harimau, bunyi monyet, bunyi apa. Awak balik kampung kat Semenanjung yang tak pedalaman sangat pun, tidur malam rasa pelik kan banding dengan bandar. Bunyi cengkerik, bunyi apa, bunyi nyamuk bunyi kat telinga. Lain ya. So syukurlah kalau banyak kemudahan yang Allah telah sediakan untuk kita ya. Melalui otak manusia yang Allah anugerahkan untuk mencipta pelbagai teknologi. Okey, dia suruh bayangkan, kemudian dia suruh jalankan aktiviti 6.5 untuk membuat model sebuah generator yang dapat menghasilkan tenaga elektrik. Okey, itu kita lihat perlu ke tak nanti. Kita lihat Malaysia ku. So this is generator raksasa. This is huge one. Besar ya, yang dikenali sebagai genset, generator set ya, genset daripada TNB. Digunakan untuk membekalkan bekalan elektrik gantian semasa gangguan bekalan elektrik, bekalan tenaga elektrik. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya hospitals especially, dia ada genset sendiri. Sebab kat bayanglah kalau tak ada elektrik, tiba-tiba doktor tengah bedah gelap habis ya. Yang alat untuk jantung tu bergerak sementara nak bedah tu tiba berhenti, habislah mati semua. Pesakit ya, tak ada genset sendiri. Hospitals ya. Okey, atau yang small scale seperti masa malam lah, I told you hari tu. Dah pukul 6 lebih dah nak gelap tu, dia akan tarik dah menyala lampu je. Tu dia punya genset kecil lah. Generator tu ialah penjana elektrik lah. Small scale untuk lampu dia punya gerai je. Kalau macam ni memang untuk yang besar-besaran ya. Kadang-kadang dia nak repair satu kawasan tu, bergelap sekejap, dia kena bawa benda ni lah. Nak repair. Kalau malam, kalau siang tak adalah perlu benda ni. Tapi kadang ada juga siang tak ada elektrik, kipas tak bergerak apa sekejap ya, dia nak repair dah, maintenance ya. Okay, so activity 6.5. It's already 29 minutes. Model ni okay, yang model ni dia suruh buat
Kalau rajin buatlah, ataupun harap-harap cikgu awak suruh buat sebagai projek. And then contoh-contoh inovasi kita lihat pada kelas yang akan depan, page 176 ya. Contoh inovasi dan kita masuk transformer. Bukan tukar robot kereta, robot orang kereta semua macam orang kemudian kereta semua, tak. Ni transformer ni from the English of transform. Transform ni berubah bentuk. But we are not talking about bentuk physical dia kereta jadi robot besar semua tu. Macam yang main masa kecil-kecil dulu, transformer semua tu. We are talking about electricity being transformer, insyaAllah. Okay, so to be continued. Thank you for watching. Okay, and also please subscribe kalau belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, make sure jaga solat 5 kali sehari ya. Mudah-mudahan kita terpelihara di dunia dan insya-Allah di akhirat juga. Taat ibu bapa selagi tak menyuruh kepada kemaksiatan. Hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Also tak hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak awak ya. Cantik di dunia, insya-Allah ganjarannya besar di akhirat. Jangan lupa doakan untuk saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, bagaimana mereka cuba dibunuh, genocide ya, dibunuh beramai-ramai untuk satu kaum itu nak merampas kawasan itu ya. Sebenarnya hak milik itu adalah Allah tentukan hak milik orang Islam masa asal. Mereka pula tiba klaim dia orang punya, bukan cara yang elok. Dia just tak boleh cakap. I think you all pernah tengok jugalah video-video yang kesian dia ya. Macam mana dia bom, macam mana hospital dia bom, macam mana dia orang dianiaya dan sebagainya. So jangan lupa berdoa, mudah-mudahan itu juga menjadi saham akhirat kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik.